Konvensyen PBS Star disifatkan petanda baik bagi perpaduan dalam Gabungan Rakyat Sabah GRS. Ia juga sebagai bukti semangat tempatan menerusi perhimpunan itu bagi menghadapi PRU Dun Sabah akan datang. Bagaimanapun, keputusan untuk bergerak secara soloh akan diputuskan dalam mesyuarat Majlis Tertinggi GRS. Any decision must be made through Majlis Tertinggi. When I want to dissolve, I will negotiate or inform all my colleagues, Presiden parti. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Haji Ji berkata Sabah mampu menjadi sebuah negeri yang lebih maju, makmur, aman dan sentosa jika GRS terus diberi mandat oleh rakyat dalam PRU Dun Sabah. Selama hampir 5 tahun memimpin kerajaan negeri, pelbagai pencapaian penting telah dicapai, termasuk pemulihan ekonomi negeri dan peningkatan pelaburan secara signifikan. Antara pencapaian utama kerajaan GRS termasuk keluaran dalam negeri kasar KDNK Sabah pada 2024 meningkat kepada 84.3 bilion ringgit berbanding 83.2 bilion ringgit pada 2023. Kutipan hasil negeri bermula 2022 hingga 2024 juga hampir mencecah 7 bilion ringgit berbanding hanya 3.59 bilion ringgit pada 2020. Manakala reserve kerajaan negeri kini telah mencecah 8.6 bilion ringgit. Pelaburan domestik dan asing yang berjaya dibawa masuk sejak 2021 pula berjumlah 35.38 bilion ringgit. Kerajaan negeri dan Persekutuan masih dalam perbincangan berhubung cadangan menubuhkan cawangan Pusat Sains Negara di Sabah. Beberapa siri perbincangan formal dan tidak formal telah diadakan bagi merealisasikan cadangan itu. Kerajaan negeri telah memperuntukkan satu tanah untuk tujuan pembangunan, tapi kita masih menunggu secara official lah, dan kita dengan adanya nanti besok bila dapat sudah resminya tanah itu, kita akan rancang untuk mendapatkan peruntukan. Beliau ditemui media sempena program Kupi-Kupi Bah Kita Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi bersama pengamal media di Kota Kinabalu. Dato' Yusof turut memaklumkan wujud perbezaan literasi sains antara kawasan bandar dan luar bandar dan mesti komited menangani isu berkenaan. Antara inisiatif utama ialah penganjuran Minggu Sains Negara yang menjelajah ke seluruh negara bagi memupuk minat masyarakat terhadap ilmu sains. Minggu Sains Negara 2025 bagi Zon Sabah telah berlangsung di Lahad Datuk. Sistem Tagal terus mendapat pengiktirafan sebagai kaedah berkesan dalam pengurusan sumber perikanan sungai secara mampan dan lestari. Sistem tradisional itu terbukti mampu mengimbangi usaha pemeliharaan alam sekitar dengan pembangunan sosioekonomi komuniti setempat. Sistem ini dia sangat baik sebab yang pertama dia memastikan ada sumber dan juga meningkatkan keterjaminan makanan kepada komuniti setempat. Yang kedua, dia juga usahakan untuk memelihara alam sekitar yang ada di sini. Tagal bermaksud larangan dalam bahasa dusun merupakan pendekatan kawalan kendiri penduduk kampung bagi mengawal aktiviti penangkapan ikan yang berlebihan atau merosakkan habitat semula jadi. Dalam majlis ini, 1,500 ekor benih ikan pelian dilepaskan ke dalam sungai sebagai simbolik pelancaran sistem Tagal baharu. Datuk Ata turut mencadangkan supaya sistem ini diperkasa dengan nilai tambah seperti program eko pelancongan, demonstrasi budaya dan penghasilan produk hiliran berasaskan ikan sungai. Sabah terima peruntukan tertinggi baik pulih Tabika Perpaduan di bawah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional tahun ini. RM500,000 diperuntukkan bagi kerja baik pulih struktur bangunan, tambah baik ruang pembelajaran termasuk penggantian perabot atau peralatan usang. Pengarah-pengarah ini telah senaraikan dari segi keutamaan lah bagi memastikan bahawa struktur bangunan itu dalam keadaan baik untuk membolehkan murid-murid kita belajar dengan baik. Beliau ditemui RTM dalam majlis penutup Bengkel Profesionalisme Warga Pendidik Perpaduan Negeri Sabah dan sambutan Hari Guru di Putatan. Dalam pada itu 6 tabika perpaduan di Tawau, Petagas Kota Kinabalu dan Keningau telah berjaya diselenggara. Program pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET di Sekolah Tafiz mampu lahirkan generasi hufaz profesional selain seimbang dari segi ilmu duniawi dan ukhrawi. Ia selaras pelan pembangunan Sabah Maju Jaya iaitu teras modal insan dan kesejahteraan rakyat.
Di samping anak-anak kita belajar tahfiz, mereka boleh berdikari dan boleh melaksanakan sesuatu untuk sendiri, misalnya di rumah mereka, dalam keluarga mereka, tetapi juga boleh menjadi sumber pendapatan kepada anak-anak tahfiz apabila mereka keluar daripada madrasah ini. Dato' Arifin yang juga Exco Agama dan Pendidikan berkata, program rintis yang dilaksana JPSM ini melatih pelajar asas pendawaian elektrik dan penyelenggaraan penghawa dingin yang disertai 20 perintis tahfiz. Penganjuran peristiwa penting seperti Ma'al Hijrah wadah dalam menyatukan perpaduan komuniti di peringkat sekolah. Usaha itu berupaya membentuk hubungan madani antara warga pendidik, pelajar dan ibu bapa. Program ini sebenarnya adalah satu program untuk memupuk silaturahmi di antara guru-guru dan juga ibu bapa, dan juga sebagai satu langkah untuk mendekatkan dan menyelesaikan masalah-masalah berkaitan dengan pendidikan di peringkat sekolah. So alhamdulillah program berjalan dengan lancar. Pihak PIBG kita akan merancang lebih banyak program-program begini untuk pemantapan rohani kepada ibu bapa kepada murid sekolah. Harapan saya supaya terutama sekali guru-guru baru supaya sentiasa istiqomah dalam beri pengajaran kepada anak-anak, ikhlas, sabar menghadapi karena anak-anak. Lebih 200 guru, murid dan ibu bapa mengimarahkan sambutan Ma'al Hijrah SK Taman Mawar. Pasukan bola sepak wanita Sabah FA lancar jersey baru bertemakan My Home My Team bagi menghadapi saingan Liga Wanita Nasional 2025. Pelancaran jersey baru ini disempurnakan Presiden Persatuan Bola Sepak Sabah SAFA, Datuk Syahelmi Yahya. Katanya setiap pemain yang menyarung jersey ini membawa bersama harapan negeri membuktikan bahawa pasukan ini bukan sekadar skuad bola sepak tetapi simbol kepada kesungguhan dan semangat juang wanita Sabah di pentas nasional dan antarabangsa. Sementara itu, Pengerusi Jawatan Kuasa Bola Sepak Wanita Sabah Muhammad Arziz Hafizi Rumsani berkata, pelancaran jersey baru ini memberi suntikan semangat para pemain agar tampil lebih yakin dan bersedia dalam misi menawan kejuaraan musim ini. Kita mahukan kejuaraan yang mana tahun 2003 kita sudah menjadi juara sulung Liga Wanita Nasional, dan tahun lepas kita dapat mencapai hanya naib juara, dan tahun ini pemain-pemain kita lebih bersemangat, lebih segar untuk mengejar kejuaraan 2025 dalam saingan Liga Wanita Nasional tahun 2025. Pasukan Sabah bakal menentang Kelana United dalam aksi pertama di gelanggang lawan 19 Julai ini. Uji bakat bintang klasik 2025 bagi Zon Sabah yang berlangsung serentak di 4 daerah semalam mendapat sambutan menggalakkan. Ini menunjukkan golongan muda menghargai muzik klasik Melayu. Untuk sambutan uji bakat bintang klasik Zon Sabah ni saya cukup syukur kerana di RTM Kota Kinabalu, RTM Sandakan, Keningau dan juga Tawau seramai 42 orang peserta yang menyertai bintang klasik uji bakat bintang klasik 2025. Alhamdulillah. Salah satu dia adalah lagu-lagu lama, dan kedua itu sebenarnya tidak niat, tapi oleh kerana kawan sudah ada kawan bagi tahu, jadi kita cubalah. Cuba nasib lah untuk try ini bintang klasik ini kali. Sebab lama saya tidak ikut bertanding, so saya try lah. Sementara itu, penerbit uji bakat bintang klasik 2025 di Sandakan Nurkis Ahmad Kasim berkata, seramai 17 peserta menyertai sesi uji bakat ini termasuk dari Kinabatangan dan Paitan. Kemuncak bintang klasik 2025 akan diadakan di Auditorium Angkasa Puri Kuala Lumpur 27 September depan. Paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama Lydia Yusrina di Kuching. Malaysia Madani, rakyat disantuni.